bersama kami bertiga. Saya Tira. Saya Nur Aisyah. Saya Syafiqah Nurdin. Dalam video kali ini, kita akan mengulas 9 video formal dan informal yang terdiri daripada video temu bual, video wawancara, dan 3 video penciptaan kandungan daripada pelbagai golongan individu. Melalui video-video tersebut, kita akan mengupas dan mengulas serba sedikit bagaimana penggunaan bahasa Melayu dalam video-video ini mempengaruhi penyampaian mesej yang mereka cuba sampaikan melalui penghasilan video mereka. Video pertama adalah video temu bual bersama Profesor Emeritus Datuk Nik Safia Karim sempena ulang tahun ke-60 Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Mari kita lihat. Tapi yang dari segi aspek akademik itu, saya gembira melihat perkembangan ilmu dan institusi keilmuan di kampus ini. Bukan saja di Fakulti Sastra. Di Fakulti Sastra saya melihat daripada beberapa jabatan sahaja, wujud jabatan-jabatan baru, program-program baru yang memperlihatkan kemajuan ilmu yang diikut serta oleh Universiti Malaya. Kiranya Universiti Malaya ini menjadi sebagai ikon kepada universiti-universiti lain lah, dalam taraf mencari pencarian ilmu. Baik Datuk, dulu semasa menuntut daripada peringkat sarjana muda dan juga peringkat sarjana, Datuk masih ingat lagi tak pensyarah-pensyarah kegemaran Datuk dan mungkin sahabat-sahabat baik Datuk? Ya, ramai. Profesor Emeritus Datuk Nik Safia Karim atau dia lebih dikenali Nik Safia Karim adalah seorang tokoh bahasa yang dihormati dalam bidang bahasa dan linguistik di Malaysia. Beliau terkenal kerana sumbangannya yang besar dalam pengembangan dan pengajaran bahasa Melayu serta penulisan karya-karya akademik yang memberi impak kepada pendidikan bahasa di negara ini. Beliau juga dikenali sebagai ahli bahasa yang prolitik, di mana banyak kajian-kajian beliau berkisarkan tentang tata bahasa, morfologi dan juga semantik bahasa Melayu. Selain itu, beliau juga berperanan aktif dalam pelbagai persatuan bahasa dan juga menjadi rujukan utama dalam bidang pengajian bahasa, terutama di negara kita. Oleh itu, tidak usah kita ragukan lagi tentang penggunaan bahasa beliau yang dituturkan dari mulut beliau sendiri. Misalnya, dalam video ini, saya mendapati penggunaan bahasa Melayu yang sangat baik, penggunaan perkataan-perkataan dan beberapa istilah yang mudah difahami oleh semua penonton. Ketika Profesor Datuk Nik Safia Karim bercerita mengenai pengalaman beliau sepanjang menjadi tenaga pengajar di Universiti Malaya, kita dapat melihat dan mendengar baik-baik kata yang dituturkan dengan jelas, susunan ayat yang mudah untuk kita fahami. Misalnya dalam minit ke-5 45 minit tadi, beliau berkata, dari segi aspek akademik itu, saya gembira melihat perkembangan ilmu dan institusi keilmuan di kampus ini. Frasa-frasa yang beliau gunakan untuk membentuk sesebuah ayat itu mudah difahami oleh para penonton. Aisyah, saya melihat kamu sangat fokus semasa tayangan video sebentar tadi. Saya tertarik untuk bertanya soalan kepada kamu. Pada pendapat kamu, apakah perkara yang menyebabkan Datuk Nik Safia Karim mampu menggunakan bahasa Melayu dengan sangat baik dalam pertuturan beliau? Betul kata kamu Syafiqah, saya sangat tertarik mendengar kata-kata Datuk Nik Safia Karim sebentar tadi. Walaupun beliau tidak menggunakan kata-kata yang bombastik, tetapi kita mudah untuk memahami makna yang ingin disampaikan oleh beliau. Pada pandangan saya, beliau dapat menggunakan bahasa Melayu dengan sangat baik kerana rasa kecintaannya terhadap bahasa Melayu yang sangat mendalam. Hal ini kerana rasa cinta dan komitmen terhadap bahasa Melayu mendorong beliau untuk terus berusaha memperkaya dan memartabatkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Selain itu, beliau juga telah mendapat pendidikan formal yang sangat baik dalam bahasa Melayu. Beliau telah mempelajari bahasa Melayu di universiti di mana beliau mendalami bidang linguistik bahasa Melayu secara mendalam. Beliau telah memperoleh ijazah dalam bidang bahasa dan pendidikan dari institusi terkemuka iaitu Universiti Malaya dan melanjutkannya ke peringkat yang lebih tinggi. Bukan itu sahaja, beliau sangat aktif dalam penyelidikan bahasa. Daripada penyelidikan ini, beliau mampu mendalami segala aspek bahasa. Ya, saya sangat bersetuju dengan pendapat kamu Aisyah.
kita perlulah mencontohi beliau dengan memperbaiki penggunaan bahasa Melayu kita dalam kehidupan seharian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan lagi taraf bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Berdasarkan perbincangan kita sebentar tadi, apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap bahasa Melayu? Soalan yang sangat bagus, Tira. Setelah difikirkan, langkah paling relevan yang boleh diambil adalah dengan memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dalam teknologi. Hal ini kerana masyarakat pada hari ini lebih terdedah dengan penggunaan teknologi. Oleh itu, kita boleh memperbanyakkan aplikasi dan perisian dalam bahasa Melayu, termasuklah dalam teknologi pintar seperti aplikasi mudah alih, sistem automatik dan permainan video. Impaknya, generasi muda dapat menjadikan bahasa Melayu sebagai sebahagian daripada kehidupan digital mereka. Bukan itu sahaja, kesedaran terhadap sejarah dan warisan bahasa Melayu juga sangat penting dalam meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Melayu agar penggunaan bahasa Melayu yang baik dapat digunakan dalam kehidupan seharian. Selain itu, memperluas penggunaan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa melalui kerjasama antarabangsa. Kerajaan boleh memperkukuh kerjasama dengan negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu seperti Indonesia, Brunei dan Singapura untuk mempromosikan bahasa ini di peringkat global. Contohnya, melalui pertukaran pelajar, seminar antarabangsa dan forum akademik mampu memperluas bahasa Melayu di luar sempadan Melayu. Jelaslah, dengan menggunakan bahasa Melayu dengan betul, struktur ayat yang betul juga mampu menjadikan komunikasi kita berkesan sehingga dapat meningkatkan lagi martabat bahasa Melayu. Ya, saya sangat bersetuju dengan hujah-hujah yang Syafiqah berikan. Seterusnya, mari kita beralih kepada video temu bual yang kedua, iaitu temu bual bersama Encik Khairil Azman selaku Pegawai Kandian Bomba Putrajaya untuk mengetahui pengalaman sebagai pegawai bomba. Mari kita saksikan video tersebut terlebih dahulu. Soalan terakhir, apakah cabaran yang tidak boleh dilupakan sepanjang Tuan menjadi anggota bomba? Okey, cabaran yang saya tak dapat lupakan sepanjang saya bertugas 25 tahun di mana berlakunya kebakaran di satu rumah di mana anak kecil terbakar. Di mana anak kecil itu berselindung di bawah katil dan terkorban di tempat kejadian lah. Itu yang menjadi dalam hidup saya, itulah kenangan yang tidak dapat dilupakan lah dalam sepanjang saya bertugas 25 tahun. Berdasarkan tayangan video sebentar tadi, perkara yang saya boleh ulaskan ialah Saudari Damia Alisha yang merupakan wartawan TV PSS SKPP 5 telah berjaya menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Hal ini kerana soalan-soalan yang diajukan oleh beliau sangat jelas kerana terus kepada perkara yang ingin diketahui dan susunan ayatnya pula sangat teratur. Pada pendapat saya, Saudari Alisha dapat menggunakan bahasa Melayu dengan baik kerana mendapat latihan daripada guru dalam kemahiran bertutur melalui aktiviti seperti latihan lisan, perbincangan dan sesi soal jawab. Latihan bertulisan ini membolehkan Alisha memperbaiki cara dia bertutur dengan menggunakan struktur ayat dan sebutan yang tepat. Saudari Alisha juga mendengar model pertuturan yang baik daripada guru, ibu bapa dan rakan sebaya yang membantunya belajar cara bertutur dengan betul kerana dia akan mendengar dan meniru cara orang di sekelilingnya bertutur. Bukan itu sahaja, dia juga mempunyai motivasi untuk bertutur dengan betul, sama ada kerana galakan daripada guru atau penghargaan dalam kalangan rakan yang menyebabkan dia lebih berusaha. Minat terhadap bahasa Melayu juga memberi dorongan kepada Alisha untuk sentiasa meningkatkan kemahiran bertuturnya. Bagi Abang Bomba pula, iaitu Encik Khairil Azman, saya melihat beliau menggunakan frasa yang berulang, iaitu frasa gimana dalam menerangkan situasi semasa beliau bertugas.
Pengulangan frasa di mana ini semasa menerangkan situasi kebakaran menyebabkan pendengar sukar memahami perkara yang ingin disampaikan oleh beliau. Perkara ini berlaku kerana beliau kurang berkeyakinan ketika bercakap. Beliau juga menggunakan frasa ini untuk memberi masa tambahan berfikir semasa menyusun ayat atau menjelaskan sesuatu dengan lebih terperinci. Susunan ayat bagi jawapan yang boleh digunakan oleh beliau bagi soalan yang terakhir adalah, baiklah, cabaran yang saya tidak dapat lupakan sepanjang saya bertugas selama 25 tahun adalah berlakunya kebakaran di sebuah rumah kecil yang melibatkan seorang anak kecil. Anak kecil itu cuba berlindung di bawah katil, namun malangnya terkorban di tempat kejadian. Saya tidak dapat melupakan kejadian ini sepanjang saya bertugas selama 25 tahun. Bukan itu sahaja, saya juga mendapati bahawa beliau ini menggunakan perkataan daripada bahasa Inggeris iaitu okay dalam pertuturan beliau. Penggunaan istilah bahasa Inggeris ini jelas dilihat kerana beliau menggunakan perkataan tersebut lebih daripada 5 kali dalam sesi perbual tersebut. Bukan itu sahaja, perkara ini berlaku kerana beliau berasa gemetar dan tidak bersedia untuk ditemu bual. Terdapat juga pengaruh dialek iaitu dialek tempatan, misalnya penggunaan huruf A pada akhir perkataan yang digantikan kepada huruf I seperti saya menjadi saya. Benar sekali. Saya sangat bersetuju dengan pendapat Aisyah. Pada pandangan kamu pula Syafiqah, apakah kesan daripada jawapan A yang diberikan oleh Abang Bomba kepada para penonton? Saya bersetuju dengan pendapat Aisyah yang menyatakan bahawa Abang Bomba menggunakan frasa yang berulang iaitu frasa di mana, menyebabkan maklumat yang disampaikan kurang jelas. Hal ini akan memberi kesan kepada para penonton untuk menyaksikan video tersebut kerana penggunaan di mana tidak digunakan pada tempat yang sesuai. Hal ini boleh menyebabkan kecelaruan maklumat yang ingin disampaikan oleh Abang Bomba kepada para penonton. Tambahan pula, penonton juga akan terpengaruh dengan penggunaan frasa di mana yang kerap digunakan dalam komunikasi sehingga menjadikan penonton boleh meniru dan mengaplikasikan kesalahan penggunaan frasa tersebut sebagai satu kebiasaan dalam kehidupan seharian mereka. Jelaslah, penggunaan frasa yang tidak sesuai akan memberikan kesan terhadap penyampaian maklumat kepada para penonton. Betul kata kamu Syafiqah, penggunaan frasa yang tidak sesuai mampu mengubah makna maklumat yang hendak disampaikan kepada penonton. Baiklah, saya ingin mengetahui pendapat Tira berkaitan usaha yang perlu dilaksanakan bagi membendung masalah ini. Pada pendapat saya Aisyah, usaha yang boleh dilakukan untuk membendung masalah ini, kita boleh menghadiri kelas atau kursus-kursus yang menawarkan pengajaran dan pengajian berfokuskan tata bahasa, sebutan dan penggunaan bahasa Melayu baku untuk meningkatkan kemahiran berbahasa kita. Selain itu, individu juga boleh menjadikan kamus, buku tata bahasa yang boleh diakses di perpustakaan dan media dalam talian yang menyediakan panduan sebutan dan tata bahasa Melayu yang betul dan tepat. Hal ini boleh membantu memperbaiki struktur tata bahasa seseorang dan boleh memperbaiki penggunaan tata bahasa dan meningkatkan kefasihan untuk bercakap yang menjadikan komunikasi lebih lancar. Betul kata Tira, dengan mengikuti kursus bahasa Melayu akan menjadikan seseorang semakin mahir dalam berbahasa. Seterusnya, mari kita nonton tayangan video temu bual yang terakhir. Doktor, soalan saya, mengapakah STEM dijadikan dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah seperti mana yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia? Okey, terima kasih Sandara. Mengapa STEM dijadikan dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah seperti yang termaktub dalam PPPM 2023-2025? Okey, STEM sebenarnya adalah satu bidang yang menjadi satu tumpuan seluruh dunia. Jadi
terdapat keperluan kenapa murid-murid kita perlu didedahkan dengan kurikulum berkaitan dengan STEM untuk kita melahirkan lebih ramai pakar-pakar pada masa akan datang dalam bidang sains, teknologi dan juga kejuruteraan serta matematik yang mana merupakan keperluan pada masa hadapan. Kalau kita tengok pada masa sekarang pun telah ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan murid-murid kita mahir dalam bidang-bidang digital, bidang-bidang teknologi. Jadi sebab itulah kita memperkenalkan ataupun mewajibkan adanya pendidikan STEM ataupun kurikulum STEM di sekolah. Okey. Baiklah, setelah menonton tayangan video temu bual bersama Ketua Pengarah BSKK KTM sempena Karnival STEM Kebangsaan pada tahun 2022, dapat saya jelaskan bahawa individu yang ditemu bual iaitu Dr. Faizul Izani binti Osman telah menunjukkan penguasaan bahasa Melayu yang sangat baik apabila berkomunikasi untuk menjawab soalan daripada penemu bual. Hal ini kerana bahasa yang beliau gunakan adalah jelas dan mudah difahami oleh para penonton. Hal ini juga menunjukkan bahawa beliau seorang yang profesional dan berkemahiran dalam bidang yang diceburinya, kerana kata-kata beliau tersusun dengan sangat rapi serta pemilihan kosakata yang mudah difahami oleh penonton. Hal ini dapat dibuktikan melalui video tersebut pada 1 minit 3 saat yang menunjukkan bahawa beliau berkeupayaan untuk menyampaikan idea dengan sangat bernas. Contoh jawapan beliau ialah mengapa STEM dijadikan dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah seperti yang termaktub dalam PPPM 2023-2025. STEM sebenarnya adalah satu bidang yang menjadi satu tumpuan di seluruh dunia. Jadi, keperluan kenapa murid-murid kita perlu didedahkan dengan kurikulum berkaitan dengan STEM ialah untuk melahirkan lebih ramai pakar-pakar pada masa akan datang dalam bidang STEM, yang mana merupakan keperluan pada masa hadapan. Melalui jawapan beliau, jelas menunjukkan bahawa beliau mampu menjelaskan idea yang diberikan secara lebih mendalam dengan menghubungkaitkan idea beliau dengan situasi semasa yang wujud di negara ini. Bukan itu sahaja, bahasa dan ayat-ayat yang beliau gunakan memiliki pertautan antara satu sama lain atau lebih dikenali sebagai hujah yang memiliki koheren dan kohesif. Selain itu, saya juga ingin mengulas berkaitan penemu bual. Struktur ayat yang digunakan oleh penemu bual dalam bertutur dan adalah mudah difahami oleh individu yang ditemu bual maupun penonton. Hal ini kerana pemilihan kosakata dan frasa yang sangat sesuai telah digunakan untuk bertanya soalan. Hal ini dapat dilihat apabila penemu bual mengajukan soalan dan orang yang ditemu bual mampu memberikan maklum balas sesuai dengan kehendak soalan yang diajukan kepada beliau. Penggunaan ayat yang jelas, mudah difahami dan tidak terlalu panjang menjadikan komunikasi itu lebih berkesan kerana mesej yang ingin disampaikan dapat diterima jelas oleh orang lain. Namun, terdapat juga pengaruh dialek terhadap penemu bual dan orang yang ditemu bual. Contohnya, penggunaan huruf E pada perkataan digantikan dengan huruf I, seperti perkataan mengapa diujarkan dengan sebutan mengapa. Saya setuju dengan Syafiqah. Apakah kesan sekiranya seseorang menggunakan ayat yang terlalu panjang dan tidak jelas semasa menemu bual seseorang, Tira? Penggunaan ayat yang panjang dan tidak jelas dalam temu bual boleh mengakibatkan pelbagai masalah yang menghalang aliran komunikasi dan mengurangkan kualiti maklumat yang diperoleh. Oleh itu, adalah sangat penting untuk merumuskan soalan dengan jelas dan padat. Menggunakan ayat yang terlalu panjang dan tidak jelas semasa menemu bual seseorang boleh memberikan beberapa kesan negatif. Berikut adalah beberapa kesan utama. Pertama sekali, responden mungkin sukar untuk memahami soalan yang diajukan oleh penemu bual, menyebabkan kekeliruan dalam jawapan yang diberikan. Kemudian, ayat yang panjang juga boleh menyebabkan kehilangan fokus.
bagi penemu bual maupun responden. Ini mungkin mengakibatkan jawapan yang tidak relevan atau tidak tepat. Akhir sekali, dengan soalan yang kompleks, responden mungkin memberi jawapan yang sangat samar atau tidak terperinci, yang tidak memberikan maklumat yang diperlukan kepada penemu bual. Seperti yang kita ketahui, penggunaan ayat yang terlalu panjang akan menjejaskan makna yang ingin disampaikan oleh seseorang. Oleh itu, bagi mengelakkan daripada berlakunya kecelaruan makna, apakah langkah-langkah atau inisiatif yang boleh dilakukan untuk mengelakkan masalah itu berlaku? Soalan yang bagus. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku, penutur boleh berhenti sejenak di antara ayat atau selepas menyampaikan satu idea penting. Hal ini bertujuan untuk memberi ruang kepada pendengar untuk memahami perkara yang telah disampaikan sebelum ke idea seterusnya. Selain itu, elakkan menggunakan ayat yang terlalu panjang dengan memecahkan ayat kompleks kepada beberapa ayat yang lebih ringkas dan mudah difahami. Bukan itu sahaja, penekanan terhadap perkataan atau frasa tertentu memberi petunjuk kepada pendengar tentang perkara yang perlu diberi perhatian. Berdasarkan huraian yang saya berikan, kita dapat lihat bahawa guru memainkan peranan yang penting dalam memperbetulkan dan membiasakan murid untuk mempraktikkan penyusunan ayat yang jelas dan tepat ketika menyampaikan idea. Baiklah, sekarang mari kita beralih kepada 3 video wawancara pula. Wawancara yang pertama adalah wawancara sofa putih ITBM bersama Kartini Nurdin, Free Hetty, Prof. Dr. Wan Abu Bakar dan Rosmiyati Syahari Jam yang membincangkan isu buku Malaysia yang dipasarkan di Indonesia. Terjemahan buku di Malaysia sangat perlahan berbanding di Indonesia dan karya sastra antara kedua-dua negara jiran ini tidak berimpak tinggi antara isu dan penerbitan yang berlegar antara Indonesia dan Malaysia. Sebelum itu, mari kita tonton klip video wawancara ini bersama-sama. Kita mengambil masa untuk turun ya. Pada pukul 1, kita akan melancarkan buku yang berada di tangan ini. Jadi kita akan usai acara ini pada pukul 12.50 insyaAllah. Saya ingin pandangan dari Ibu Kartini dahulu boleh ya? Ibu Kartini mungkin melihat sinopsis kerjasama sastra Malaysia-Indonesia. Keberadaannya sekarang ini. Where are we? Di mana kita sekarang? Mungkin Ibu Kartini terlebih dahulu. Kerjasama. Mungkin Kak Ros ya, bercakap soal kerjasama sastra ini. Puan Rosmiyati ya, antara yang menyumbang di dalam karya ini. Bagaimana pengolahan ini? Apabila ia digambarkan, bagaimana proses pengkaryaan ini? Apakah sudah sedia puisinya ataupun sewaktu didekati dan ditawarkan ruang untuk menyumbang itu baru diputirkan hasil karya, proses pengkaryaan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak ITBM yang telah memberi peluang kepada saya menjadi salah seorang penyumbang kepada buku kumpulan penyair perempuan Indonesia Malaysia ni. Pada mulanya saya pun agak teruja juga apabila Dr. Saleh Rahmat sebagai penyelenggara buku itu menawarkan kepada saya. Sebab apa di Malaysia ni penyair wanita ni boleh katakan ada tapi tak ramai yang benar-benar berkarya, bersyair yang mantap, tapi taklah saya kata. Baiklah, melalui video yang kita tonton tadi, saya menghargai cara mereka mengolah soalan dan jawapan. Struktur ayat yang jelas membuatkan penonton lebih mudah untuk memahami semua soalan dan jawapan yang diberikan. Namun begitu, jika kita perhatikan kembali, Prof. Dr. Wan Abu Bakar seringkali menggunakan istilah pencampuran kod semasa melontarkan soalan kepada tetamu yang diwawancaranya. Pencampuran kod dalam wawancara atau juga dikenali sebagai code switching merujuk kepada penggunaan lebih daripada satu bahasa atau dialek dalam sesuatu perbualan. Ini sering berlaku dalam masyarakat yang berbilang bahasa dan budaya. Misalnya, dalam video pembukaan tadi, kita mendengar
Dengan jelas, beliau bertanyakan kepada Ibu Kartini sebentar tadi. Mungkin bagi sesetengah pendengar yang tidak fasih dalam kesemua bahasa, pencampuran kod ini boleh menyebabkan kekeliruan dan salah tafsir kepada frasa-frasa dan ayat yang cuba disampaikan oleh Prof tadi. Dari segi pengolahan frasa pula, saya boleh menyimpulkan bahawa Puan Rosmiyati Shah Alijam atau kita kenali sebagai Kak Ros sangat menjaga pengolahan frasa dan dalam wawancara ini. Hal ini adalah penting untuk memastikan komunikasi yang jelas dan berkesan. Selain itu, Kak Ros juga kita lihat menggunakan gaya bahasa yang konsisten sepanjang wawancara berlangsung untuk mengelakkan kekeliruan kepada para pendengar. Ulasan yang sangat menarik diberikan oleh Tira yang menjelaskan bahawa pengolahan ayat penting untuk memastikan komunikasi berjalan dengan lancar. Apakah pula kesan sekiranya seseorang menjaga pengolahan ayat semasa berkomunikasi, Aisyah? Soalan yang bagus. Terdapat beberapa kesan positif sekiranya kita menjaga pengolahan ayat ketika berkomunikasi. Pertama, pengolahan ayat yang baik meningkatkan kejelasan mesej. Dengan menyusun ayat yang jelas dan teratur, kita dapat menyampaikan maksud mesej tanpa kekeliruan. Hal ini penting kerana komunikasi yang tidak jelas boleh menyebabkan salah faham yang akhirnya mungkin menimbulkan masalah yang lebih besar. Kedua, cara kita menyusun ayat juga mencerminkan profesionalisme dan kebijaksanaan. Ayat yang tersusun kemas dan tepat menunjukkan bahawa kita serius dan matang dalam menyampaikan pandangan. Ini penting dalam dunia pekerjaan kerana ia membentuk persepsi terhadap keupayaan kita sebagai seorang yang profesional. Ketiga, dapat membina hubungan yang lebih baik. Bahasa yang sopan dan teratur membuatkan orang lain lebih selesa untuk berinteraksi dengan kita. Ini adalah kunci kepada hubungan yang kukuh sama ada di rumah, di tempat kerja maupun dalam masyarakat. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan keyakinan diri. Apabila kita menyampaikan pendapat dan idea dengan jelas, kita akan lebih yakin dalam apa jua situasi. Keyakinan ini bukan sahaja mempengaruhi diri kita, tetapi juga bagaimana orang lain melihat kita. Saya sangat bersetuju dengan pendapat Aisyah sebentar tadi. Sekarang kita membincangkan tentang pengolahan frasa dalam sesebuah komunikasi. Bolehkah Syafiqah berkongsi strategi yang berkesan untuk kita mengolah frasa dalam sesebuah wawancara? Baiklah, saya akan kongsikan berkaitan penggunaan frasa yang berkesan dalam wawancara. Antara langkah yang boleh diambil ialah individu yang bertanya soalan perlu menjaga penggunaan frasa semasa berkomunikasi. Penggunaan frasa atau ayat yang digunakan untuk bertanya soalan haruslah menjurus terus kepada soalan tanpa harus berkias. Hal ini bertujuan agar individu yang ingin menjawab soalan dapat memahami kehendak soalan yang dituturkan. Penggunaan kata tanya juga seharusnya diletakkan di hadapan ataupun di belakang soalan untuk memberikan penegasan kepada soalan. Selain itu, bagi individu yang ditemu pula perlulah menggunakan kata hubung yang bersesuaian dengan konteks yang ingin disampaikan. Hal ini kerana penggunaan kata hubung ketika berkomunikasi atau memberikan idea mampu menciptakan komunikasi yang lancar dan memastikan bahawa pendengar memahami perkaitan antara satu idea dengan idea yang lain. Contohnya, penggunaan frasa sehubungan dengan itu digunakan untuk menghubungkaitkan idea dengan idea yang lain. Jelaslah, penyusunan struktur ayat yang baik dan pemilihan kosakata yang tepat sangat penting untuk menyampaikan maklumat yang bermakna. Benar, saya suka puja Syafiqah. Seterusnya, marilah kita beralih kepada video wawancara yang kedua, iaitu wawancara eksklusif siri ketiga bersama Tuan Haji Zainur bin Haji Adani yang merupakan mantan pegawai tadbir Kejora sempena ulang tahun ke-50 Kejora. Mari kita saksikan. Sebenarnya latar belakang saya ni sedikitlah, ada sedikit berkaitan dengan pertanian. Diploma, saya mengikuti diploma pengajian diploma sains pertanian. Kemudian sambung kepada ijazah sarjana muda
ekonomi sumber lah. Begitu. Okey Tuan Haji. So apa expectation Haji sebenarnya ataupun Haji punya sasaran ataupun pandangan sebelum memulakan kerjaya di Kejora dengan berlatar belakangkan pertanian kan? Betul. Apa bidang-bidang pengalaman yang Haji telah alami sepanjang 5 tahun perkhidmatan Haji di Kejora? Silakan Tuan Haji. Saya melihat begini, pada tahun 70-an 80-an negara kita telah mula untuk mengorak langkah bagi pembangunan sektor pertanian sebenarnya. Dari segi yang asal dululah. Dan saya melihat bahawa pada masa itu era 70-an 80-an banyak agensi ataupun badan berkanun ditubuhkan bagi tujuan untuk pembangunan tanah-tanah pertanian seperti Felda, Felkra dan sebagainya lah. Dan pada era itu juga Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ni ditubuhkan. Kalau tak silap saya lah. Tahun 1972. Betul Tuan Haji. 72. Jadi dengan berlatar belakangkan pendidikan dari segi pertanian, saya merasakanlah saya boleh menyertai badan berkanun ini untuk sama-sama kita membuat sesuatu lah, menyumbangkan sesuatu kepada pembangunan khususnya di sektor pertanian. Bahkan Kejora ini dia bukan sahaja sektor pertanian. Dari segi pembangunan kawasan penempatan, infrastruktur dan juga perladangan. Berdasarkan tayangan video sebentar tadi, perkara yang saya dapat katakan ialah Tuan Haji Zainur telah berjaya menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Perkara yang disampaikan oleh beliau mudah untuk dipahami oleh para penonton. Hal ini menunjukkan bahawa beliau merupakan seorang yang profesional dalam bidang pekerjaannya kerana sebagai pegawai tadbir Kejora, beliau perlu menguasai penggunaan bahasa Melayu dengan baik untuk berkomunikasi dalam situasi rasmi, mesyuarat dan urusan pentadbiran agar maklumat yang disampaikan jelas dan tepat. Bukan itu sahaja, selama berkhidmat di Kejora, beliau banyak pengalaman berinteraksi dengan masyarakat dan pelbagai pihak dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, terdapat pengaruh dialek dalam pertuturan beliau. Perkara ini berlaku disebabkan oleh kebiasaan yang sukar untuk ditinggalkan kerana sentiasa digunakan dalam pertuturan sejak kecil lagi. Selain itu, penggunaan dialek atau sebutan tempatan dalam pertuturan juga boleh disebabkan oleh penyesuaian terhadap audiens atau situasi. Misalnya, apabila berbual dengan orang yang menggunakan dialek yang sama, mereka akan secara automatik menggunakan sebutan dialek tempatan untuk menyesuaikan diri dengan audiens dan menjadikan komunikasi lebih mesra. Bagi moderator pula iaitu Encik Hanif, saya perasan beliau menggunakan pencampuran kod dalam sesi wawancara. Sepanjang sesi wawancara berlangsung, beliau ada menggunakan perkataan-perkataan dari bahasa Inggeris semasa beliau menanyakan soalan kepada Tuan Haji Zainur. Antaranya ialah beliau ada mengatakan, "So, apakah expectation Haji?" Pada pandangan saya, pencampuran kod ini tidak seharusnya berlaku dalam situasi yang formal yang memulakan kita untuk bertutur dalam bahasa Melayu yang baku. Perkara ini berlaku mungkin disebabkan beliau sukar mencari kata atau istilah yang tepat dalam bahasa Melayu. Hal ini menyebabkan beliau menggunakan perkataan daripada bahasa Inggeris, maka berlakulah pencampuran kod dalam situasi yang formal dan yang menyebabkan beliau dilihat kurang profesional. Saya sangat bersetuju dengan keputusan Aisyah sebentar tadi. Sekarang, saya ingin bertanyakan apakah kesan jika seseorang menggunakan pencampuran kod dalam pertuturan terutamanya dalam situasi formal seperti wawancara? Baiklah, pencampuran kod boleh menyebabkan kekeliruan makna terutamanya jika audiens tidak menguasai kedua-dua bahasa yang digunakan. Jika salah satu pihak tidak memahami bahasa yang dicampurkan, maka mesej yang ingin disampaikan mungkin tidak sampai dengan baik atau menyebabkan kesalahan dalam mentafsir mesej. Bukan itu sahaja, pencampuran kod dalam situasi formal dilihat kurang profesional atau ketidakmampuan untuk menguasai satu bahasa dengan baik.
kerana mereka menggabungkan bahasa lain dalam penggunaan bahasa Melayu. Hal ini dianggap bahawa mereka tidak menguasai kosakata dalam bahasa Melayu sehinggakan mereka mengambil dan memasukkan bahasa lain ke dalam bahasa Melayu untuk menggantikan sesuatu perkataan. Selain itu, pencampuran kod juga akan menghastis kemurnian bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Hal ini kerana sesetengah ahli bahasa berpendapat bahawa pencampuran kod boleh merosakkan atau menghakis kemurnian sesuatu bahasa. Penggunaan istilah atau struktur daripada bahasa lain mungkin dilihat sebagai ancaman kepada struktur tata bahasa atau perbendaharaan kata bahasa asal, iaitu bahasa Melayu. Secara tidak langsung juga akan mewujudkan kekeliruan identiti bahasa, terutamanya individu yang sedang mempelajari lebih daripada satu bahasa. Hal ini kerana mereka akan mengalami kesukaran untuk membezakan peraturan-peraturan bahasa yang sesuai digunakan dalam konteks tertentu. Betul kata kamu, Syafiqah? Oleh itu, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan daripada pencampuran kod ini berlaku, Tira? Pada pendapat saya, untuk mengelakkan pencampuran kod ini berlaku dalam situasi formal seperti wawancara sebenarnya tadi, beberapa langkah boleh diambil. Pertama sekali, kita perlu menetapkan bahasa yang kita perlu gunakan sebelum memulakan wawancara atau sesebuah perbualan. Ini membantu memberikan arahan yang jelas kepada semua pihak, termasuk kepada pewawancara dan juga orang yang diwawancara. Selanjutnya, kita perlu memastikan untuk kekal dalam suatu bahasa sepanjang perbualan bagi mengelakkan kekeliruan. Bermaksud kita perlu konsisten menggunakan satu bahasa sahaja. Penyediaan soalan dan jawapan dalam bahasa yang ditetapkan serta berlatih dengan rakan juga dapat meningkatkan keyakinan dan kelancaran komunikasi. Selain itu, penting untuk kita memahami latar belakang bahasa responden dan sesuaikan dengan bahasa yang lebih mereka kuasai. Elakkan menggunakan istilah khusus yang mungkin tidak difahami oleh semua pihak atau kedua-dua pihak itu sendiri. Dalam situasi yang tegang atau emosional, kita perlu mengawal emosi dan tetap fokus kepada bahasa yang kita tetapkan. Jika terdapat kebingungan, jangan ragu untuk meminta penjelasan agar pemahaman tersebut menjadi lebih jelas. Terakhir, kita perlu menggunakan frasa yang biasa dan mudah dikenali dalam bahasa tersebut untuk mengurangkan kecenderungan untuk beralih ke bahasa yang lain. Dengan langkah-langkah ini, komunikasi dapat menjadi lebih berkesan dan mudah dipahami oleh semua penonton daripada lapisan umur. Saya sangat bersetuju dengan langkah-langkah yang dicadangkan oleh Tira bagi membendung lagi kecelaruan bahasa Melayu. Oleh itu, kita teruskan lagi dengan tayangan video wawancara yang terakhir bersama Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu doktor, satu elemen yang cukup penting di negara kita untuk bukan sahaja menyatupadukan rakyat, tetapi bahasa ini juga boleh membawa masyarakat Malaysia Madani ini ke satu tahap yang lebih tinggi. Ya, bahasa sebenarnya melambangkan pemikiran, melambangkan akal budi. Maknanya kalau kita mampu memiliki bahasa yang baik, bahasa yang tinggi, itu melambangkan ketinggian tamadun kita. Satu. Yang kedua, dalam bahasa juga ada ilmu. Maknanya setiap kali kita bertutur, bercakap itu ada perkara yang kita maksudkan. Kalau kita tidak menguasai bahasa dengan baik, maka itulah lahirnya bahasa-bahasa kesat, bahasa kasar yang bukan daripada jati diri bangsa kita. Jadi maknanya pengukuhan kepada aspek penguasaan bahasa kebangsaan yang baik di samping sebagai alat perpaduan sebenarnya lambang kepada ketinggian tamadun seseorang. Baik itu kita ada istilah bahasa santun, kita ada istilah bahasa yang beradab dan bahasa yang berilmu, bahasa yang berbudaya. Bercakap tentang bahasa bukan soal perkataan saja, tetapi soal pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalam bahasa itu. Sebab itu kalau kita nak mengenal tamadun yang hebat, tamadun yang besar, maknanya kita lihat dari segi aspek kekuatan bahasanya. Setelah menonton tayangan video berkaitan rancangan DBP kesana kesini bersama Ketua Pengarah DBP iaitu Dr. Hazami Jahari, dapat saya simpulkan bahawa pengolahan ayat beliau sangat bagus dan sebutan bagi setiap perkataan adalah jelas. Hal ini mencerminkan kesantunan dan profesional beliau dalam berkomunikasi kepada orang lain.
kerana penguasaan beliau dalam bahasa Melayu sangat tinggi. Buktinya, pada minit ke-16.40 saat, beliau mampu menyampaikan maklumat dengan lebih terperinci kepada orang lain, sehingga kan maklumat yang beliau sampaikan adalah jelas dan mudah difahami oleh orang lain dan mungkin disebabkan oleh tahap pendidikan beliau yang tinggi. Selain itu, beliau juga mampu mengaplikasikan pengolahan struktur ayat yang sangat baik apabila memberi maklum balas terhadap soalan yang dikemukakan kepada beliau. Hal ini menyebabkan penyampaian maklumat yang sangat jelas apabila susunan atau pola ayat yang digunakan adalah tersusun dan teratur dengan pemilihan kosakata serta kata hubung yang mampu menggabungkan beberapa ayat menjadi satu ayat yang jelas dan bermakna tanpa mewujudkan kesalahfahaman atau kecelaruan maklumat yang disampaikan kepada pendengar. Tambahan pula, beliau juga menyampaikan maklumat yang jelas kerana penyusunan fakta yang berstruktur mampu membantu pendengar untuk memahami urutan idea atau fakta yang disampaikan oleh beliau. Beliau juga mengambil kira kesinambungan antara ayat dengan ayat yang lain agar pendengar dapat mengikuti aliran pemikiran penyampaian yang baik. Manakala bagi moderator pula, saya perasan bahawa dari awal wawancara lagi, beliau mengutarakan soalan dengan sebutan yang sangat laju. Hal ini boleh menjadikan pendengar kehilangan kejelasan terhadap soalan yang diajukan, sehingga kan mereka teragak-agak untuk menjawab soalan tersebut. Hal ini juga menyebabkan maklumat yang ingin disampaikan tidak jelas dan tidak difahami oleh pendengar disebabkan sebutan yang tidak jelas. Betul kata kamu, Syafiqah. Saya juga perasan terhadap perkara tersebut. Pada pendapat kamu, Tira, apakah kesan jika seseorang mengemukakan soalan yang terlalu laju? Baiklah, pada pendapat saya, jika seseorang mengemukakan soalan terlalu laju dalam perbualan atau wawancara, seperti kata Syafiqah tadi, boleh memberikan beberapa kesan negatif. Pertama, ianya boleh menyebabkan kekeliruan, di mana responden sukar untuk memahami soalan yang diajukan oleh penyoal, mengakibatkan jawapan yang diberikan tidak tepat dan tidak memenuhi keperluan soalan. Kedua, soalan yang terlalu cepat mungkin tidak memberi ruang kepada responden untuk berfikir yang menyebabkan jawapan yang cetek ataupun tidak terperinci. Selain itu, keadaan ini juga dapat menimbulkan stres dan juga kecemasan kepada responden di mana ia dapat mengganggu keselesaan mereka dalam memberikan jawapan. Masa yang dihabiskan dalam perbualan mungkin juga menjadi tidak efektif kepada responden kerana tidak mempunyai kesempatan untuk merenung sebelum menjawab yang mengakibatkan pembaziran masa bagi kedua-dua pihak. Kualiti komunikasi juga berkurang dan menjadikan aliran perbualan kurang lancar dan memberikan kesan negatif kepada hubungan antara pewawancara dan juga responden yang diwawancara. Akhirnya, kecepatan dalam mengemukakan soalan boleh menyebabkan salah tafsir di mana responden memberikan jawapan berdasarkan pemahaman mereka yang tidak tepat terhadap soalan yang diberikan oleh penyoal. Oleh itu, sangat penting untuk memberi ruang dan masa yang cukup bagi responden agar komunikasi menjadi lebih berkesan. Betul Tira, soalan yang diujarkan terlalu laju akan menjadikan penonton tidak memahami makna maklumat yang ingin disampaikan. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada Aisyah, apakah yang perlu dilakukan bagi memastikan soalan yang diajukan mudah difahami dan mendapat maklum balas yang tepat? Perkara yang perlu dilakukan untuk memastikan soalan yang diajukan mudah difahami dan mendapat respon yang tepat, penyoal perlulah menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Hindari daripada menggunakan kata-kata kompleks atau istilah teknikal yang mungkin tidak difahami oleh semua pendengar. Jika istilah tertentu perlu digunakan, pastikan penjelasan tambahan diberikan agar tidak menimbulkan kekeliruan. Selain itu, pastikan soalan yang diajukan adalah ringkas dan hanya mengandungi inti-parti yang penting sahaja. Hal ini kerana soalan yang terlalu panjang atau terbelit-belit boleh mengelirukan dan membuatkan pendengar sukar memahami apa yang sebenarnya yang ingin ditanyakan. Penyoal juga perlu menggunakan
Struktur soalan yang jelas. Mulakan soalan dengan kata tanya yang sesuai seperti apa, bagaimana, mengapa atau bila, untuk memberikan gambaran kepada pendengar tentang jenis jawapan yang diharapkan. Jika soalan tersebut melibatkan beberapa bahagian, pecahkan soalan kepada beberapa bahagian kecil yang lebih teratur dan mudah untuk diikuti. Intonasi dan nada suara juga turut memainkan peranan penting. Tekanan pada kata kunci dan dalam soalan dengan intonasi yang sesuai juga sangat penting. Intonasi yang mendatar juga menyebabkan pendengar terlepas maklumat yang penting. Manakala variasi intonasi boleh membantu mereka memberi tumpuan kepada perkara yang penting. Akhir sekali, bertuturlah dengan jelas dan menggunakan kelajuan yang sesuai. Bercakap terlalu cepat membuatkan pendengar ketinggalan. Manakala bercakap terlalu perlahan pula membolehkan pendengar kurang fokus. Dengan mengikuti panduan-panduan ini, soalan yang diajukan akan lebih mudah difahami dan menghasilkan komunikasi yang lebih berkesan. Baiklah, berikut merupakan video bagi wawancara yang terakhir. Sekarang mari kita beralih kepada video penciptaan kandungan. Baiklah, sekarang mari kita beralih kepada 3 video terakhir tentang penciptaan kandungan. Video pertama ini adalah video pempengaruh media sosial yang kita boleh katakan sangatlah terkenal kebelakangan ini. Pasti semua anak-anak muda seperti kita mengenali beliau kerana beliau telah diangkat sebagai seorang ikon media sosial kepada anak-anak muda. Khairul Amin Kamaruzaman atau lebih mesra digelari sebagai Khairul Amin. Sebelum itu, mari kita saksikan video ini terlebih dahulu. Hari ni kita semua naik kereta api, sama-sama tersenyum, sama-sama berpeluh, sama-sama menyanyi. Malaysia ni kan sebenarnya kaya dengan budaya, kaya dengan agama dan kaya dengan bangsa. Sebab tu kalau fikirkan, susah sebenarnya kita nak cari negara yang unik macam negara kita ni. Memang betul kadang-kadang ketidaksefahaman itu wujud. Itu memang kita tak nafikan. Tapi dalam dunia yang terus berubah ni, kita lah yang kena bersama-sama pertahankan keharmonian negara kita ni. Pusing sana, pusing sini, akhirnya kita juga yang jaga kita. Dari utara ke selatan, dari timur ke barat, kita semua adalah rakyat Malaysia. Bukan sekadar bangsa, agama atau budaya yang satukan kita, tapi sebenarnya semangat cintakan negara itu. Jadi kawan-kawan, ayuh kita pertahankan tanah air kita. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita pelihara dan sama-sama kita hidup dalam sejahtera. Dan bila satu dunia tanya siapakah kita, kita boleh dengan bangganya menjawab, saya anak Malaysia. Baiklah, dapat kita lihat daripada video sebentar tadi, beliau menceritakan tentang pengalaman beliau semasa program Kereta Api Sarom yang lepas di mana beliau telah diangkat sebagai ikon anak muda dan kita dapat mendengar baik-baik kata yang disampaikan oleh beliau sangatlah mendalam dan memberi kesan dalam hati kita sebagai rakyat Malaysia. Tetapi hari ini kita bukanlah ingin mengulas tentang isi kandungan video beliau ini. Sebaliknya kita ingin mengulas tentang penggunaan bahasa beliau dari sudut tata bahasa. Anak muda seperti beliau yang menggunakan tata bahasa yang betul menunjukkan kematangan dan juga kefahaman yang baik terhadap bahasa. Ini bukan sahaja membantu dalam komunikasi terhadap imej, komunikasi yang jelas dan berkesan, tetapi juga memberi kesan positif kepada imej mereka bagi para penonton. Dengan menggunakan tata bahasa yang betul, beliau dapat menyampaikan idea dan pendapat dengan lebih tepat, mengurangkan risiko salah faham dan meningkatkan keyakinan beliau sendiri semasa membuat video. Tambahan lagi, penggunaan tata bahasa yang baik juga membolehkan Khairul Amin dapat berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Seperti yang kita dapat lihat melalui video tadi, beliau bukan sahaja diminati oleh anak-anak muda, tetapi juga yang berusia turut menunjukkan rasa sayang dan rasa bangga terhadap beliau. Selain itu, beliau juga berkomunikasi dengan baik dan berjaya menyampaikan mesej yang bermakna dalam setiap pembuatan video beliau sehingga memberi inspirasi kepada beliau-beliau dan juga anak muda untuk memperbaiki penggunaan bahasa. Oleh itu, kita lihat sangat penting untuk generasi muda ini untuk mempelajari dan mengamalkan penggunaan tata bahasa yang betul dalam kehidupan seharian. Tidak kira dalam percakapan, penulisan maupun di
media sosial. Ini bukan sahaja memberi manfaat kepada diri mereka sendiri, tetapi juga kepada masyarakat serta keseluruhannya. Saya bersetuju dengan ulasan yang dijelaskan oleh Tira sebentar tadi bahawa penggunaan tata bahasa yang baik dalam bahasa Melayu akan menjadikan komunikasi kita lebih lancar dan jelas. Baiklah, apakah pula kesan sekiranya seseorang mengaplikasikan penggunaan bahasa yang baik apabila berkomunikasi, Aisyah? Okey, penggunaan bahasa yang baik dapat mewujudkan keharmonian dalam komunikasi. Apabila kita menggunakan bahasa yang sopan dan tertib, perbualan menjadi lebih lancar dan mesra. Ini mengurangi risiko salah faham, pertelingkahan atau ketegangan dalam perbualan, sama ada di tempat kerja, di rumah atau dalam interaksi sosial. Selain itu, bahasa yang baik mencerminkan kepribadian yang matang dan berakhlak. Cara kita bertutur mencerminkan adab dan nilai diri kita. Menggunakan bahasa yang penuh hormat menunjukkan bahawa kita menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Ini penting dalam membina reputasi yang baik dan hubungan yang harmoni dengan orang sekeliling. Tidak dinafikan, bahasa yang baik juga adalah jambatan kepada komunikasi yang berkesan. Dengan menggunakan bahasa yang teratur, sopan dan tepat, kita dapat menyampaikan mesej dengan lebih jelas dan mudah difahami. Ini penting terutamanya dalam komunikasi formal seperti pembentangan atau rundingan di mana kejelasan dan ketepatan mesej memainkan peranan utama. Betul, saya sangat setuju dengan pendapat Aisyah sebentar tadi. Apa pendapat Syafiqah pula untuk mengenai langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan anak-anak muda seperti Khairul Amil ini sentiasa menggunakan tata bahasa Melayu yang betul dalam berkomunikasi? Baiklah, langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan anak-anak muda seperti Khairul Amil ini sentiasa menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam berkomunikasi ialah mencontohi pemimpin bahasa seperti Profesor Datuk Nik Safia Karim dengan menjadikan pemimpin atau tokoh yang menggunakan bahasa Melayu sebagai contoh teladan kepada kita. Contohnya, dengan mengikuti cara mereka bertutur dan mengamalkan teknik penggunaan bahasa mereka dalam komunikasi harian. Selain itu, kerajaan boleh mengadakan program kemahiran bahasa dengan menganjurkan bengkel atau program kemahiran bahasa yang berfokuskan kepada remaja, seperti penulisan kreatif, puisi atau persembahan teater. Aktiviti seperti ini dapat memupuk minat dan kebolehan mereka dalam menggunakan bahasa Melayu dengan lebih fasih. Seterusnya, galakan daripada ibu bapa dan guru juga sangat penting untuk memupuk bahasa Melayu yang baik bagi remaja. Ibu bapa dan guru boleh memberikan contoh yang baik dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam komunikasi harian. Ini termasuklah perbualan di rumah atau ketika memberi arahan dan nasihat. Di samping itu, sokongan melalui aplikasi pembelajaran menggalakkan penggunaan aplikasi pembelajaran bahasa Melayu yang dapat membantu remaja mempelajari tata bahasa, pembendaharaan kata dan sebutan yang betul secara interaktif dan menyeronokkan. Akhir sekali, pengajaran di sekolah juga memainkan peranan utama bagi memperkukuh pengajaran bahasa Melayu. Misalnya, melalui aktiviti-aktiviti yang menarik seperti perbincangan, debat, dan pertandingan syarahan. Ini membolehkan remaja menguasai bahasa Melayu dengan lebih baik dalam suasana yang menyeronokkan. Jelaslah, dengan langkah-langkah ini dapat membantu remaja memperkukuh penguasaan dan minat terhadap bahasa Melayu dan menjadikan bahasa Melayu digunakan secara aktif dalam kehidupan seharian. Betul kata Syafiqah. Oleh itu, kita perlulah mengaplikasikan langkah-langkah tersebut dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, mari kita beralih ke video seterusnya, iaitu klip video TikTok Cikgu Zaid Kirana berkaitan dengan ejaan perkataan insya-Allah dengan betul. Mari kita saksikan. Macam mana kita nak ejek insya-Allah dalam bahasa Melayu? Cuba tengok, lebih 22,000 orang yang salah. Yang betul 4,000 lebih saja. Yang sini tak tahulah, ada harakat agaknya insya-Allah. Tak boleh kira macam tu. Okay, pertama sekali awak kena tahu konsep membunyikan syah. Syah dalam bahasa Melayu bukannya SH.
SH itu dalam bahasa Inggeris. Contohnya mana trash, women are trash, let's clash. Itu dia. SH dalam bahasa Inggeris. Untuk bahasa Melayu kita pakai SY. Contohnya ejaan Isyak. Masyhur semuanya SY. Okay. Dan awak dah tahu dah, Insya mesti SY. Dan Allah pula, Allah merupakan kata nama khas, huruf besar. Jadi insya tu huruf kecil, nak pergi kepada huruf besar kena ada sempang untuk membezakan dia. Ibarat dua darjat yang berbeza. Jadi ejaan dia ialah InsyaAllah, INSYA-Allah, huruf besar. Okay. Berdasarkan video TikTok yang kita tonton sebentar tadi, Cikgu Salisa Ibrahim yang lebih dikenali dengan gelarannya Cikgu Zaid Kirana menunjukkan keupayaan yang mengagumkan dalam menggunakan bahasa Melayu dengan sangat baik. Dalam video tersebut, beliau menggunakan ayat-ayat yang dramatis untuk menerangkan ejaan yang betul bagi perkataan insya-Allah yang sering menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Walaupun penerangan yang diberikan hanya berdurasi 55 saat sahaja, kita dapat memahami penjelasan beliau dengan mudah dan jelas. Hal ini kerana beliau memilih untuk menggunakan ayat-ayat yang mudah dan ringkas yang memudahkan pendengar untuk mengikuti dan memahami maklumat yang disampaikan. Cikgu Zaid Kirana juga mampu menggunakan bahasa Melayu dengan baik kerana beliau merupakan seorang guru bahasa Melayu yang berpengalaman dan memiliki kelulusan sarjana dalam pengajian Melayu di Universiti Malaya. Sudah tentulah melalui pendidikan formal ini, beliau telah mendalami pelbagai aspek bahasa Melayu termasuklah tata bahasa, kesusasteraan dan linguistik yang menyumbang kepada penguasaan beliau dalam bahasa Melayu. Di samping itu, kecintaan yang mendalam terhadap bahasa Melayu menjadi faktor yang mendorong beliau untuk menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Cikgu Zaid Kirana berusaha untuk memartabatkan bahasa Melayu dan menjadi contoh baik kepada masyarakat yang menunjukkan bahawa beliau tidak hanya mengajar tetapi juga mengamalkan penggunaan bahasa yang betul dan tepat dalam kehidupan seharian. Melalui penggunaan bahasa Melayu secara konsisten dalam profesi sebagai pendidik dan dalam interaksi harian, beliau tidak hanya memantapkan kemahiran bahasa Melayu beliau, tetapi juga menjadikannya sebagai satu kebiasaan yang positif. Hal ini jelas menunjukkan bahawa komitmen beliau dalam mempromosikan dan mempertahankan keindahan serta keaslian bahasa Melayu dalam masyarakat. Saya sangat setuju dengan penjelasan Aisyah mengenai video Cikgu Zaid Kirana tadi. Sekarang saya ingin bertanyakan kepada Syafiqah pula, apakah kesan jika seseorang menggunakan bahasa Melayu dengan betul? Baiklah, kesan sekiranya pempengaruh menggunakan bahasa Melayu dengan betul ialah dapat memartabatkan bahasa Melayu. Hal ini kerana pempengaruh menggunakan bahasa Melayu dengan betul akan membantu memartabatkan bahasa kebangsaan. Mereka memberi contoh yang baik kepada pengikut mereka dengan menunjukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa yang moden, profesional dan relevan untuk digunakan dalam pelbagai konteks. Selain itu, memberi pengaruh positif kepada penjenamaan diri kerana pempengaruh yang menggunakan bahasa Melayu dengan baik juga boleh meningkatkan reputasi dan penjenamaan diri mereka sebagai individu yang profesional dan berintegriti. Ini boleh memberi peluang kerjasama dengan jenama atau organisasi yang menghargai penggunaan bahasa Melayu dengan betul dan sopan. Akhir sekali, mampu menjadi contoh kepada remaja dan masyarakat kerana video yang dikongsikan mampu memperbaiki penggunaan bahasa Melayu individu serta penyampaian maklumat yang jelas mampu menarik minat orang lain untuk menonton video beliau. Hujah yang benar Syafiqah, pada pendapat kamu kira, apakah cara yang boleh dilakukan untuk mengajak masyarakat menggunakan bahasa Melayu dengan betul? Baiklah, untuk mengajak masyarakat menggunakan bahasa Melayu dengan betul, beberapa langkah boleh diambil. Pertama sekali, pendidikan dan kesedaran perlu ditingkatkan melalui program-program di sekolah dan komuniti. Misalnya, khusus serta bahasa dan kemahiran berbahasa bagi pelbagai peringkat umur. Yang kedua, kempen-kempen media yang melibatkan media sosial, televisyen dan juga radio dapat dilancarkan untuk mempromosikan penggunaan bahasa Melayu yang baik dengan menampilkan contoh-contoh yang positif dan menarik perhatian orang ramai.
Selain itu, kita juga boleh menerbitkan dan mengedarkan bahan bacaan seperti buku dan artikel yang menggunakan tata bahasa Melayu yang betul, dapat memberikan sumber rujukan yang berguna kepada orang ramai. Akhirnya, aktiviti penglibatan komuniti seperti perbincangan, ceramah atau pertandingan pidato dalam bahasa Melayu juga dapat memberi platform kepada masyarakat untuk berlatih dan menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Betul kata Tia. Dengan pengajaran Cikgu Kirana, kita dapat mengajak masyarakat untuk memperbaiki penggunaan bahasa Melayu mereka. Seterusnya, mari kita beralih kepada video pencipta kandungan yang terakhir. Hi guys, hari ni I nak buat satu challenge. I nak tengok apa yang I boleh beli dengan RM1. Okay, I think I boleh beli nasi lemak RM1 dekat a petrol station. Maybe some curry puff at the gerai near my house, and maybe air mangga. Let's go see kalau memang RM1 ke tak. Okay guys, so I dah pergi ke gerai tu, tak ada curry puff. Tapi untuk RM1, I dapat satu goreng pisang ni dengan 2 cokodok. Which brings me to the question, with RM1, can you really get anything yang berbaloi? Boleh! Melalui tayangan video TikTok yang ditonton sebentar tadi, Kasih Ais Leona Azhar atau lebih besar dikenali sebagai Leona merupakan pencipta kandungan atau pengaruh di TikTok. Mari kita mengenali dahulu latar belakang Leona. Leona sedang melanjutkan pelajaran ijazah sarjana muda dalam bidang pengurusan di University Bath, England. Leona pencipta kandungan yang gemar dan kerap menerapkan kerancuan bahasa dalam pertuturannya yang dimuat naik ke TikTok. Contoh perkataan yang sering digunakan oleh beliau ialah maybe air mangga. I dah pergi ke kedai curry puff. Penggunaan bahasa Inggeris yang dicampurkan dalam bahasa Melayu itu iaitu maybe dan I menunjukkan bahawa Leona belum menguasai bahasa Melayu dengan baik dan penguasaan kosakata yang sangat terhad. Selain itu, kerancuan bahasa yang diterapkan dalam kehidupan seharian Leona mungkin disebabkan oleh pengaruh keluarga, rakan sebaya dan persekitaran dia. Lebih-lebih lagi apabila keluarganya menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama mereka ketika berkomunikasi di rumah. Hal ini menyebabkan Leona mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam komunikasi hariannya sehingga struktur ayatnya pucat kacau. Seterusnya, penonton juga akan kurang memahami mesej yang ingin disampaikan kerana kebanyakan komunikasinya yang dimuat naik di TikTok menggunakan bahasa Inggeris untuk menyampaikan maklumat. Hal ini boleh menjadikan maklumat yang hendak disampaikan oleh Leona tidak jelas sehingga maklumat yang disampaikan tidak difahami oleh penonton. Komunikasi Leona juga dipengaruhi oleh slanga bahasa Inggeris kerana Leona memiliki ramai kawan di luar negara yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama untuk berinteraksi. Oleh itu, Leona juga akan menggunakan slang bahasa Inggeris walaupun ketika berbahasa Melayu. Hal ini boleh menyumbang kepada kemerosotan penggunaan bahasa Melayu standar serta menunjukkan penggunaan struktur bahasa Melayu yang tidak betul kepada penonton. Betul Syafiqah, saya sangat bersetuju dengan pendapat kamu. Pada pendapat Aisyah pula, apakah kesan pencampuran kod ataupun kerancuan bahasa ini dalam video seseorang pempengaruh, terutamanya pempengaruh media sosial? Soalan yang bagus tidak? Penggunaan pencampuran kod dan slanga dalam pertuturan boleh menyebabkan kesan negatif. Antaranya ialah kekeliruan dan salah faham. Pendengar yang tidak biasa dengan bahasa atau istilah yang digunakan akan mengalami kesukaran untuk memahami maksud sebenar yang hendak disampaikan. Selain itu, perkara ini juga menyebabkan tanggapan negatif terutamanya dalam kalangan mereka yang mengutamakan penggunaan bahasa standar. Ini boleh mempengaruhi persepsi terhadap keupayaan dan kompetensi penutur. Bukan itu sahaja, jika seseorang menganggap pencampuran kod dan bahasa selanga ini sebagai sesuatu yang normal, ia boleh menyumbang kepada normalisasi kesalahan tata bahasa atau sebutan yang akhirnya mempengaruhi pembelajaran bahasa Melayu yang betul.
Dalam konteks yang lebih luas, penggunaan bahasa Selangor dan pencapan kod boleh memberi tanggapan bahawa penutur kurang berpendidikan atau tidak mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap bahasa mereka sendiri. Saya menyokong ulasan Aisyah bahawa pencampuran kod dan bahasa Selangor yang berlebihan dan tidak terkawal boleh mengakibatkan pengurangan kualiti penggunaan bahasa. Baiklah Tira, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendung pencampuran kod dalam komunikasi harian? Pada pendapat saya lah, dari aspek pempengaruh media sosial ini, terdapat beberapa langkah yang kita boleh ambil untuk membendung pencampuran kod dalam komunikasi ataupun dalam penghasilan video. Pertamanya, pempengaruh media sosial boleh menggunakan platform mereka ini untuk mempromosikan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam setiap video yang dihasilkan ataupun secara langsung. Dengan menjadi contoh teladan, mereka dapat mempengaruhi para pengikut mereka untuk mengutamakan bahasa Melayu dengan tepat. Keduanya, pempengaruh boleh mengadakan kempen yang mendorong pengikut mereka untuk menggunakan bahasa Melayu yang baik dalam interaksi mereka. Misalnya, mereka boleh mencipta video khusus untuk menggunakan dan menggalakkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan menonjolkan penglibatan positif dalam komunikasi. Misalnya seperti video Khairul Amin sebentar tadi, walaupun kandungannya tidaklah berkisarkan tentang bahasa Melayu, tetapi beliau menggunakan bahasa Melayu yang betul untuk menunjukkan rasa bangga dan kecintaannya terhadap bahasa Melayu. Kesimpulannya, penggunaan bahasa Melayu dalam kesemua video ini memberi peluang kepada kita untuk belajar berkaitan punca, kesan serta langkah yang boleh diambil untuk membendung masalah itu. Kita haruslah terus memperbaiki cara berbahasa agar perkara yang ingin kita sampaikan kepada orang lain lebih jelas dan tepat. Bukan itu saja, melalui kesemua video tersebut dapat dijelaskan bahawa tahap pendidikan seseorang mempengaruhi penguasaan bahasa mereka. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam Sembang Bahasa. Jika ada umur yang panjang dan rezeki yang panjang pada masa akan datang, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.